untuk soalan example 2119, kalau boleh awak print out ataupun awak tengok soalan itu di mana? Di dalam handphone awak ataupun tab ke. Okey. Dan jawapan saya akan buat dalam bentuk ni. Saya tulis jawapan ni. Okey. Dalam guna tab. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So, ini kita akan sambung lagi soalan dan jawapan untuk example 2119. ID and ATA. Okay. So, soalan ni, kalau awak tengok, ID and ATA commence business memulakan perniagaan pada 1 hari bulan 1/1. Dan dia punya agreement dia ialah interest on capital 10%. Berdasarkan capital, modal, gaji, share dan seterusnya. ID yang sebelum ni kita dah belajar lebih hebat lagi susah 3 orang ingat Bob, Kim dan Chan kan. Tapi ni 2 je. Saya rasa lebih mudah lah yang ini. Saya rasa dia lebih mudah. Ke awak dah bincang ini? Cuba tengok balik boleh tak tengok? Hello? Sabila, Siti Najlah. Yang ni kita bincang tu, idea tak? Boleh tolong jawab tak? Hello? Belum Okey, terima kasih. Belum. Alright. Okey, lagi bagus kalau belum. Okey, ini soalan-soalan dia. Dan soalan ni kalau boleh awak saya tu pada jawapan ini saya tak tengok, saya tengok pada jawapan lah. Sebab saya soalan ada lah, saya print out. Saya tengok pada jawapan. Macam saya menjawab soalan biasa lah. Itu je. Okey. Dah ready dah? Dah ready ke belum? Okey, bagus. Okey. Jadi kalau di situ kita kena dapatkan dia punya net profit dulu So kita ada yang pertama ni jawapan Jawapan. ID and ATA. Okey. So 1/1 yang ni tak kena buat jugalah. 2001 ID and ATA. Kahwin lah kongsi. Iaitu ID RM70,000. ATA ialah 105,000. Okey lah ribu itu yang penting. Iaitu 10%. Yang penting-penting lah saya beritahu. Dan lepas itu 30/6 2020. Betul pun lama dia berniaga. 2002, 2003, 2004, 2005,
2006. Okey, 30/6 kat sini. 30/6. ID kita pangkahkan. Tinggallah Atta. Okey. Lepas tu masuk pula siapa? Masuk pula John. Oh, ni 3 orang jugalah. Okey. Masuk pula John. Dah tinggal apa? Dah tinggal Atta dengan John. Okey. Iaitu 100,000 dan 100,000. Okey. Dia punya modal lah. Dan kita tengok pada jawapan dia. Okey, dia dah buat. Dia dah sepanjang 2006. 2006 pula. 2020 2020. Dan seterusnya hingga 2020 lah. Okey. 36. 2020. Okey. 2020. Daripada 2001 ID dan Atta. 2001 hingga 2020 ID and Atta. Tahun 2020 kita ada satu lagi yang dinamakan apa? Atta dan John. Jadi sini ID dah tak ada. Okey. Jadi kita nak tunjukkan dan seterusnya pada 31 Disember 2020 dia kat sini ada P&L dia. Untung dia. Kita nak tengok pada tahun 2020 je ni. Okey. Jadi kita nak tunjuk dia suruh kira ID and Atta dan seterusnya Atta dengan John pada tahun 2020. Ni sama juga. Ini sama macam Bob semua tu lah. Okey. Kim, Bob dan Chan yang kita dah lepas tu. Senang je. Sangat senang. Kalau saya tertinggal pun awak kena teruskan. So, yang ni saya beri guideline. Nanti kalau saya tak sempat 11.30 ni, awak kena jawab lah. Setulus hati kena buat sendiri. Okey? Sebab sama betul dengan Kim, Job, Bob ni. Sama betul. Cuma tukar figure je. Okey, dia punya penyelesaian jawapan dia ialah kita ada mula-mula kita kena kira ID and Atta pada tahun 2020 tau. Yang sebelum tu jangan. Sebelum tu sejarah kepada apa? Sejarah kepada dia punya pembukaan dia pada 2001. Tapi sekarang kita cerita tahun berapa? 2020 tau. Kita cerita 2020 punya cerita. Yang lepas-lepas dia dah settle lah. Tak payah cerita. Dia pun suruh cari tahun 2020 punya. Okey, boleh Lepas-lepas tak payah nak kira. Dia pun tak kasi maklumat. So, kita kena kira tahun 2020. Tahun 2000, year of 2020. Okey, kita ada ID and Atta. Okey. ID and Atta. Mula-mula kita kena cari dia punya apa? Dia punya untuk 6 bulan pertama. First 6 months iaitu pada bila? 1 Januari 2020 hingga 30/6/2020. So ingat ke tidak bahawa pada 1 bulan 7 2020 Atta dah ID dah keluar. ID dah keluar pada 1 bulan 7. Okey.
So, kita kena kira daripada 1 hingga 30/6. So, yang pertama kita kena kira divisible income. Sepatutnya kita nak bahagikan. Profit tu kita nak bagikan kepada pekongsi-pekongsi. Iaitu kepada ID, lagi siapa? Atta and John, kan? Tetapi kita pentingkan ID dan Atta dulu pada first year. Sebab kita punya untung ialah untuk apa? Untung untuk berapa lama? Untuk setahun. Okey. Jadi semua kita kira untuk setahun dulu. Lepas tu kita baru bagi 2. Tulis sikit boleh tak? Saya tak nak tulis sini. Semua kita everything saya tulis nanti banyak pula jawapan entah mana. So semua kita kena kira untuk setahun. Divisible income ni kita dah tolak semua gaji semua untuk partner. Bukan tolak maksudnya itu sebenarnya kita kena asingkan lah dengan cara kita menambah balik gaji yang berkaitan dengan partners. Okay. Dan untuk setahun net profit, saya tanya je, net profit berapa? Untuk setahun berapa? Jom tengok pada soalan. Net profit berapa? Daripada soalan. Net profit for the year berapa? Saya dah ambil jawapan ni. So, kita ada 2 kolom. 227,600. Oh, awak dah ready. Bagus. Okay, net profit for the year. Bagus juga awak dah ada buku. Awak tak ada jawapan ni. 227,600. Pandai ya awak. Apa jawab tadi? Cepat. Net profit ni maksudnya setahun ni untung dah 227. Jadi awak nak bahagi kepada 3 orang ni. Tetapi bila awak nak bahagi, awak kena campur balik. Sebab untuk sebab gaji dia adalah sebab kena campur balik. Sebab awak dah tolak. Pada asalnya awak dah tolak. Nanti sebenarnya awak kena campur. So awak kena campur balik. Awak abaikan dulu tentang yang berkaitan dengan partners. Nanti sebab dia ada setiap partners tu dia ada punya account dia masing-masing. Nanti kita akan buat sendiri. Tapi yang ni kalau awak pening kembali kenapa dia campur ni, saya dah ajarkan dulu sebelum ni. Kalau pening sangat awak hafal je lah. Sebab yang maksudnya ni diabaikan lah. Yang ini maksudnya partners salary. Berapa ribu partner salary dia? Untuk ketiga-tiga orang ni. 57,000. Macam mana dapat 57,000? Laju jawab-jawab ke dah ada jawapan? Oh, dah diberi tu Included in general overhead partner salary 57,000. Okay. And then partners interest on capital. Ialah 8, berapa ribu? 18, 7, ni dalam soalan dalam soalan tau. And then depreciation pun. Depreciation nanti diganti dengan apa? Capital allowance. On fixed asset. Tetapi capital allowance hanya siapa yang layak nanti saya akan ulang lagi Orang baru yang layak. 30,000 30,700. So, awak jumlahkan. Tolong saya. Berapa jumlah dia? Tiga-tiga ni. 57,000 tambah 18,750 tolak 30,700. Dapat berapa ni?
45,050. Campur semua ni. 57,000, 18,750 tambah 30,700. Ketiga-tiga ni. Semua kena buat Kalau nanti nak tengok, mungkin awak silap mana-mana. Sebab tu saya tak apa jelaskan. Sengaja saya tak jelaskan sebab supaya awak berfikir jugalah. Mana yang saya salah, mana saya tak nampak. Mana awak tak nampak. Saya ada je jawapan muka software tu, ada je. Tak nak saya. Kerik saya dia tak faham. Kau boleh pandai? Hello? RM57,000 tambah 18,750 tambah 30,700. Pula kereta. Seminit dah siap ni. 106,450. 106,450. Jadi, saya buat kurungan untuk menandakan dia tolak Negatif pun boleh. So, berapa jumlahnya ni? Ini dinamakan provisional adjusted income. So, awak dapat net profit ataupun net income. Tetapi yang ni kita akan adjust lah. Itu dinamakan berdasarkan partners dan depreciation. Okay. So, yang ini awak akan dapat apa ni? Tolakkan dapat apa? 121,150. Ni lah. Ni tolak ni. 227 600 tolak 106,450. Guna kereta awak kena balik semula balik. Kosong balik. Jangan awak kena on balik. Off on. Kalau tak dia kira lama-lama tu. Awak apa ni? Oh, bukan tolak. Sorry. Minta maaf. Campur campur. Biasa tolak Add back kau faham tak ni? Okay. Campur ni. Add. Okay. Campur. So, guna pen merah. Ini yang kadang-kadang pelajar salah ni. Saya pun salah. Biasa tolak kan. Apa ni? Apa jawapan ni? 334,050. 334 334,050. Yang ini dinamakan provisional adjusted income. And then awak tolakkan dengan yang berkaitan dengan mula kita campur kan, tapi yang ni berkaitan dengan partner salary. Macam berulang kerja dia. Ni. Yang ni memang susah lah. Dia sebab memang dia punya format ni. Kalau ikutkan awak tak perlu ni. Awak tak perlu campur tolak. Awak tolak depreciation saja kan. Awak campur depreciation saja. Tapi rasanya awak kena hafal je lah kan. Dia campur and then tolak. Dia jadi zero balik. Tak buat apa pun tak apa Okay. Yang ini ialah partners. Dia mungkin nak berhubung dengan kepala kita je ni. Saya rasa lah. Partners salary. 57,000. And then partners interest 18,750. Ni baru tolak Berapa jumlah ni? Berapa jumlah dia?
75750. Clear lah suara awak. 750. Oh, saya, yang ni saya tak perlu pakai. Saya tak perlu pakai apa nama, headset lah. Cuma nanti kalau awak nak muka saya nanti ujung lah saya buka muka saya. Tadi saya boleh buka kan. Tapi kalau video saya nanti ada. Tolak 75750, awak akan dapat apa? 258,300. Yang ni saya perlukan usaha awak untuk sebab saya dah beri guideline. So ini dinamakan divisible income. Maksudnya pendapatan boleh diagihkan. Pendapatan ni boleh diagihkan kepada pekongsi, iaitu kita dah campur balik dengan depreciation yang ni. Okey. Tetapi yang ini hampir sama awak tengok. Dia hampir sama ni. Bukan hampir sama, memang sama pun ni. Campur tolak. Ibarat dia awak just campur depreciation sajalah ya. Yang ni. Tak apa yang ni campur depreciation. Tapi kalau untuk markah, untuk format, ni. Sebab dia ada yang dinamakan provisional adjusted income dengan divisible income. Divisible income ni maksudnya profit yang kita boleh bahagikan. Pada perkataan divisible tu, kita boleh bahagikan kepada siapa? Kepada ID, Atta dan John. So this income 258,300 can be divided, can be distributed in among 3 partners. So daripada 258,300, untung itu patut dibahagikan kepada 3 pengongsi ni. Sama ada lama ataupun baru. Macam mana caranya? Ada yang dah keluar tu ya. ID dah keluar. John masuk. So tetapi dia ada masih lagi 6 bulan berbaki. Jadi kita kena bahagikan untung itu kepada ni lah. Kepada siapa? Kepada ID, Atta, John. Ya. Tetapi yang ini kalau untuk 6 bulan pertama ialah 1/1 hingga 30/6 ataupun 6 months. Tentunya bagi 2 betul tak? So ni untuk setahun. Setahun dah 12 months kan? Kalau untuk 6 months, kita tak perlu kira tiap bulan kan? Untuk memudahkan kita bagi je 2. Dapat berapa bagikan 2? Ini ialah untuk ID dengan Atta boleh bagikan lah, boleh enjoy orang kata kan. So bagikan 258,300 bagi 2 dapat apa? Ada 29,150. 129,150. Okey. Tapi tak apa. Awak ada lagi 15 minit lagi. Boleh tulis nama awak dalam WhatsApp lah. Nanti saya akan update. Allahu Akbar. Hari-hari ada je masalah, betul lah Jadi kita akan ada, ini untuk ID dan Atta, 129,000 ni akan dibahagikan kepada siapa? Kepada ID dan Atta. Iaitu berapa dia punya tu? ID 2/5. Ratio ada berilah dengan 3/5. Okay, biasanya berdasarkan modal. Pecahan ni lah. Kalau macam kek. Kalau macam kek ni dah siap Kalau macam kek ada 5 potong. ID dapat 2 potong. Atta 3 potong. Bahagian je lah. Maksudnya Atta lebih banyak.
So, pendapatan dia akan dibahagikan. Akan untung akan diberi kepada ID dan Atta. Kasih cash lah Nah, banyak. 25 kali 21, 29. Dan sebenarnya seterusnya kita kena kira dia punya ID dan Atta sendiri, dia punya income, pendapatan dia. Awak tahu tak pendapatan? Contohnya awak Siti Nur Syakirah dengan Hani, awak dah berniaga, dan seterusnya awak untung pada 2020 untung, dan awak punya pembagian untung ialah Siti Nur Syakirah dengan Hani ialah 25 dengan 3/5. Untung dia 129,150 untuk 6 bulan. So yang ni awak kena bahagikan. Dan pada yang sama-sama, awak tulis pada masa yang sama, awak telah dapat gaji tau. Awak telah dapat gaji, awak dah dapat interest on capital, dah dapat pun. Dah dibayar. Dah dapat maksudnya, itulah pendapatan awak. Gaji awak dapat. Interest on capital pun awak dapat. Satu lagi income pun awak dapat. Sebab itu kita akan buat satu yang dinamakan adjusted income untuk setiap apa? Adjusted income for each partner. Okey. Macam mana cara dia? Pada 6 months 1 bulan 1 hingga 30 bulan 6. Iaitu kita ada nama dia, iaitu siapa? Allah Akbar. ID dan Atta. Okey. Dan kita ada satu yang dinamakan yang awak dapat Siti Nur Syakirah, Hani atau ID dan Atta ni, yang awak dapat ialah gaji awak dah dapat. Salary Satu lagi apa? Interest on capital. Lagi satu apa? Divisible apa? Income. Berapa divisible income tadi? Ialah berapa ribu? Berapa ribu? Ingat tak? 129,150. Okey. RM 129,150. Okey. So ID Atta. ID gaji dia berapa? Dia beritahu tak ID gaji dia berapa? Untuk 6 bulan bukan untuk setahun. Ini biasa pelajar salah. Untuk 6 bulan berapa ID? Sebulan ialah 2,000. 6 bulan berapa? 2,000 kali 6 berapa? ID 12,000. 6 month 6 month. Atta 2,500 kali 12 berapa? 2,500 kali 12 berapa? 30,000. Kali 6. Aduh ya. 6 bulan. 6 bulan. Berapa ribu? 15,000. Untuk 6 bulan dululah. Dah tak bercamuk 6 month, ingat tak ni? 6 month. Interest on capital berapa? Interest on capital lah 10%. 10% sekalikan dengan berapa? 70,000 bagikan 2. Okey. Interest on capital sama dengan apa? 10% kalikan dengan apa? Modal dia berapa? ID 70,000 kan? Kalikan separuh lah. Setengah tahun. Dapat apa ni? Macam masuk duit SB lah. 70,000 dapat 10%. Disebabkan 6 bulan bagian 2 lah. Dapat apa? Kira
ID dapat apa ni? 3,500. Berapa? 3,500. Dan ATA ialah berapa ATA? ATA ialah lepas ni awak ada kelas Ada. Tak apa, saya terus nama awak dalam WhatsApp, nanti saya tu dan saya akan teruskan saja saya punya rakaman ni. Kalau awak tengok jawapan akhirnya ada dalam rakaman. Bagus jugalah ya. Okey. Untuk tak payah kat terima kasih ke apa, kalau nak usia terima kasih tu dalam message WhatsApp. WhatsApp pun boleh, dalam apa nama awak punya tu pun boleh. Awak punya Google Meet. Okey. Okey, ATA ialah apa? ATA ialah 10% kalikan dengan 105,000 kalikan dengan ataupun bagi dengan 2. Awak akan dapat berapa sini? 5250. Okey. Divisible income pula ialah 129 150. Awak bagi kepada ID berapa pecahan dia awak dapat? ID lah berapa? ID ialah apa pecahan dia? Pembagian untung? 2/5. 2/5 darab 129 150. Kita dah bagi 2 kan asalnya tadi. Yang ni 3/5 kalikan dengan 129 150. Ni last lah. Apa awak dapat ni? Lepas tu saya akan terus pada ni lah. Saya tak tanya awak. Saya terus pada jawapan akhir. Saya pecut sikit Dapat apa ni? Ni 51 660. Ni 77 490. Dan awak akan dapat adjusted income 67 160. Dan ni 97 740. Maksudnya yang ini yang awak campurkan yang awak campurkan ketiga komponen ini merupakan pendapatan yang telah diterima, yang akan ataupun telah diterima oleh setiap pekongsi ID dan ATA. Okey. Okey. Iaitu ni untuk 6 bulan pertama. Campurkan semua ni 1, 2, 3. Dapat 67. Yang ni campur ATA 97,740. Okey. Dan saya gunakan masa kejap ni untuk habiskan. Dan seperti yang janjikan, kalau awak ada kelas 10.30, awak boleh just leave lah. Okey. Untuk kita masih berhutang jawapan untuk siapa? Atta dan John untuk 6 bulan seterusnya. Iaitu so saya minta permission supaya saya terus so pada 1 hari bulan 7 hingga 31 hari bulan 12 kita ada yang dinamakan Atta masih kekal dan John masuk baru. Pekongsi baru. Kita buat perkara yang sama. Kita ada salary. Kita ada apa? Interest on capital. Ringkaskan divisible income. DI. Okay. Yang ni adjusted income. AI. Okay. Saya ringkaskan. Okay. Untuk Atta dan untuk John, pembagiannya setengah-setengah. Ini hanya untuk ni lah. Dia juga kena ada syarat. Salary dia, kita tengok pada soalan. Salary dia untuk Atta ialah dah 2,500. Okey. 2,500. Kalau Atta gaji dia 2,500 kalikan dengan 6 bulan. Sebulan 2,500 Kalikan dengan 6 bulan, awak akan dapat berapa?
15,000. Sama juga dengan John. 15,000 dan interest on capital dia sama je macam tadi kiraan dia ialah berdasarkan modal. So yang ditetapkan adalah 10%, jadi 0.1 kali 10%, 0.1 kalikan capital dia 100,000. Ini untuk setahun ya. Jadi 10,000 bahagikan dengan apa? Bahagikan dengan 2 iaitu 5,000. Kenapa bagi 2? Sebab dia hanya setengah tahun ni. And then satu lagi ialah divisible income. So yang awak ingat tadi tu ialah masih lagi kita punya divisible income untuk setengah tahun adalah berapa? 129,150. Terpakai juga untuk John walaupun dia baru 129 RM 129,150 bagi kepada Atta dan John bagi dengan 2 lah. Setengah. So akan dapat berapa sini? 84. 4,575. Dan yang ini awak kena campurkan dah. Sebab tu saya buat penghalang sini. 64,575 6575. Dah campurkan semua. Awak akan dapat sini 845. Campurkan lah. 1, 2, 3. Sama sebenarnya. Okey. So kita dah dapat pembahagian. Siapa yang dapat ID, Atta dan John. Untuk tempoh yang berbeza. ID Atta ni ialah perkongsi asal. Sementara ID, seterusnya ID dah keluar. Mungkin tinggal ke, gila ke. Ataupun malah nak berniaga lagi ke. So, John pula ganti dia. Dengan pembahagian syarat-syarat yang baru. So, kita dah semua dah dapat bahagian masing-masing. Pendapatan ni lah. Contohnya kalau income tax, nak tahu pendapatan je. Kau punya gaji berapa lah dia kata, income tax ni. Pendapatan kau apa kau dapat selama setahun ni? Jual emas ke? Dapat harta dalam bumi, atas bumi. Kalau awak beritahu dan pendapatan yang awak terima hasil bumi ni, itu takluk pada cukai ya. Kena bayar cukai lah. Setelah tolak lah apa benda pelepasan yang dibenarkan. Okey, jadi yang itu kita dah tahu dia punya adjusted income ni, pendapatan dia. Okey, pendapatan adjusted income. Dan seterusnya, yang ni yang penting, statutory income. Statutory income ni, apa maksud statutory income? Statutory income ni maksudnya yang akan dicukaikan. Sebenarnya akan dicukaikan. Setelah tolak dengan perbelanjaan yang dibenarkan. Yang saya ingat lah statutory income ni maksudnya pendapatan setelah mengambil kira perbelanjaan yang dibenarkan yang dibenarkan dan sebagainya. Okey. Okey. So kita akan kira seorang-seorang. Okey. Kita ada partner statutory income. Sebab besar-besar tulisan ni. Ini maksudnya yang pendapatan yang dikenakan cukai lah. Okey. Iaitu kalau ID tak berubah. ID iaitu 1/1 hingga 30/6 iaitu Year of Assessment 2020. Statutory income dia. Selepas ini saya akan guna perkataan SI. Statutory income ialah
dia tak berubah 67,160 sebab dia betul lah. Dia tak layak sebab dia yang ni saya tulis pen merah lah pen merah dia tidak layak dapat capital allowance, iaitu yang menggantikan depreciation. Okay, yang awak tolak tadi depreciation. Sebab dia macam ibarat dia tak setia lah. Okay. Tetapi yang layak ialah siapa? Pekongsi baru, iaitu siapa? Atta ialah ada dua income dia dapat, iaitu 1/1 hingga 30/6 campur dengan 1/7 hingga 31 Disember. Setahun lah. Okey. Jadi kita nak dapatkan adjusted income dia. Income dia untuk Atta yang kita dah kira. Adjusted income. Ialah berapa? Untuk tahun 6 bulan pertama awak dapat berapa? 97,740. Untuk 6 bulan seterusnya Atta dapat 84,575. Okey. Dan jumlah dia ialah berapa? Jadi saya ni lah. Di Atta ialah campur ni awak akan dapat 18,2315. Okey. Tolak. Yang ni paling penting. Saya buat warna lain lah. Less capital allowance. Iaitu capital allowance-nya, kita dapat capital allowance, yang diberitahu capital allowance ialah 30,000 yang dibenarkan lah. 30,500. So disebabkan yang ini, kita bagi dua lah, dua orang ni. Capital allowance juga ialah capital allowance ialah berdasarkan ratio masing-masing. Bukan terhad pada separuh bagi dua. Ini kebetulan dia bagi dua. Sebab dia punya ratio sama. Okey, capital allowance dia sebab kebetulan dia sama. Jadi awak bagikan dua. Okey, iaitu 30,500 kalikan dengan setengah. Okey. So awak boleh dapat tolak lah. Dapat rebate capital allowance. Iaitu 15,250. Dan serta income-nya adalah untuk siapa ni? Untuk
untuk ATA, campurkan, jumlahkan, awak akan dapat 167065. Okey. Yang saya nak sebutkan sini, capital allowance ini diberi hanya kepada perkongsi yang setia lah, yang masih ada pada saat-saat pada akhir 31 Disember. So kalau yang tak ada tu tak layak. Contohnya Adi dah keluar tadi, tak layak lah. Yang dapat hanya yang ada. Untuk John pula, sebab tadi Adi dia ada dua lah. Dua punca. 6 bulan pertama dan 6 bulan terakhir. Tetapi untuk John Travolta. John ni memang nama terkenal. Seperti John maksud John. Mat John. So John ialah pada 6 bulan terakhir. Kita ada adjusted income ni senang je lah. Dan awak dah kira untuk John, adjusted income dia ialah 84575. Yang sini lah yang tadi tu. ID. Yang ni. Divisible income kita untuk 6 bulan terakhir lah 120 apa? 120 divisible income 129. Oh sini kita dah kira tadi John tadi. Ni 84 adjusted income dia 84575. And then awak tolakkan dengan apa? Capital allowance, iaitu sama juga yang diperoleh oleh ATA 69325. Okey. Ini yang dinamakan statutory income yang akan dikenakan cukai, taxable income atau statutory income. John 24% contohnya dikenakan, kalian 20% kena bayar cukai ya. So pendapatan dia lah 69, 325 yang dikenakan cukai. Jadi saya boleh buat persimpulan untuk perkongsi kita kena ada contohnya ada 3 orang A, B, C. So A, B contohnya dia niaga dah lama, and then B, A keluar, masuk pula C. Okay. So, dia ada pendapatan yang diperoleh daripada perkongsian tu ya. Contohnya salary,
interest on capital. Dan seterusnya dia berniaga dan dapat untung. Untung itu taklah dibahagikan dulu selama 6 bulan. Dan seterusnya ataupun ikut peratus bulan. Dan seterusnya ialah apa? Kita nak mengira provisional adjusted income, divisible income untuk pekongsi asal, dan kita akan dapat divisible income. Dan kita kena kira juga untuk adjusted income untuk setiap pekongsi, seterusnya statutory income ataupun taxable income untuk setiap pekongsi tersebut. Rasa itu saja, dan mungkin kalau ada soalan nanti saya akan soalan jawapan saya akan sambung lagi pada masa akan datang. Okey, terima kasih. Bye bye.